Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabihi maghfiratihi wa ridwanih وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung pengajian dari kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh Imam Asy-Syafi'i, dalam tajuk bab jamak qasar, iaitu syarat-syarat perjalanan ni. Situ lah tajuk dah. Apa tu? Syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan jamak. Yang pertama, syarat yang pertama. Tadi yang sebelum ni dia bicara dulu tentang syarat jamak takdim, jamak takhir. Tapi banyak buku dia bincang yang ni dulu. Untuk jamak qasar ada syarat ni. Lepas itu khusus pula jamak takdim, jamak takhir, qasar dan sebagainya. Hak ni yang cara umumnya, iaitu perjalanan yang jarak. Yang pertama sekali jarak dia jaraknya melebihi 81 km atau lebih. Jadi kadar nota kaki bawah tu kadar 2 mahalah ini yang ditetapkan ini berdasarkan takribi. Takribi ni lebih kurang, bukanlah setepatnya. Bukanlah kalau jadi kita pergi 80 km je. Tak boleh pasal nombor 1. Tak. Kira boleh lah 80 tu. Lebih kurang. Maksudnya tapi taklah kurangnya terlalu banyak. 75, 70 kita dah jamak. Dah qasar. Tu kurang sangat pula kan. Lebih kurang 1 km tu. Lebih kurang macam itulah. Oleh itu tidak diambil kira perjalanan. Kita tengok mana nota tadi. Bukan tahdidi tepat. Yang dalam fiqh Islami wal adillah ada hitung 89, ada tepat 88. Itu. Jadi inilah pandangan ulama yang paling sikit, yang paling pendek 81. Ada yang saya kata itu 89, 91 pun ada. Jadi sebab nak hitung marhalah dengan kilometer tu yang jadi beza. Sebab marhalah ni dia tak kira jarak kilometer, jika jarak perjalanan. Jadi tak apalah. Jadi kita pegang 81 tu dah boleh. 80 pun okey lah, lebih kurang. Kurang sikit tu okey dah, tak apa. Jangan terlalu sampai 75 tu kira ada jarak juga tu, banyak juga. Oleh itu, hari itu kita dah beritahu jarak ni kita ambil kira kalau ada 2 jalan. Satu jalan highway yang jauh, yang memang 100 km. Satu jalan shortcut, memang jalan tu diguna untuk orang biasa, bukanlah masuk hutan. Memang kegunaan jalan raya biasa, walaupun bukan highway, jalan biasa. Ikut hitung tu 70. Berarti kita tak boleh jamak, tak boleh qasar. Walaupun yang satu lagi 100. Pasal ada yang dekat. Walaupun kita nak lalu yang jauh tu, kita bukan nak lalu yang dekat, tapi ambil kira jarak yang dekat. Contoh gunung tadi kan, kita nak pergi seberang gunung tu, nak lintas kot cross ni tak ada. Kena pergi kot tu, pusing gunung. Hitung 81. Kena jamak kan. Dia ikut jalan raya, bukan ikut apa tu kan. Macam tu. Jarak tu, jarak jalan raya. Jadi ambil kira jalan yang boleh diguna, tapi bukan jalan. Ada jalan shortcut tapi kena masuk kawasan bendang, masuk dalam lintas sungai, lintas hutan, masuk. Tu jalan tu jangan kira. Itu tak dikira. Kira jalan raya yang propel punya. Hal ini berdasarkan hadis
كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخا وتساوي 81 kilometer تقريبا ومثلهما يفعلان توقيفا. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqasarkan salat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 barid. Apa ukuran 4 barid ni? Nota kaki bawah menyamai 12 batu, iaitu 16 fasakh, menyamai 3 batu. Satu fasakh 3 batu. Jadi tadi 16, 3 kali 16 menyamai 81, dia hitung itu kan. Orang seperti mereka berdua tentu mereka buat bukan ikut suka-suka hati, dia kata. Tauqifan, memang dia ambil ilmu daripada Nabi itu. Bukan mereka buat ikut dan, orang kata. Ikut rasa-rasa bolehlah buat hantamnya lah, bukan macam tu. Dua orang ni walaupun dia tak kata Nabi buat macam tu, dia tak sebut, tapi perbuatan mereka menggambarkan diizinkan oleh Nabi. Dia panggil tauqif. Tauqif ni memang dia patuh dengan Nabi. Walaupun nak cari hadis yang kata 4 barid 16 fasakh, tak ada pun hadis. Tapi perbuatan sahabat tu kan, perbuatan sahabat yang memang amanah, bukan kaki pembohong, bukan munafik, semuanya baik. Mereka adalah anak murid yang setia dengan Nabi. Memang kita yakin itu ilmu yang sebenar daripada Nabi SAW. Berarti dia ambil kira 81 kilometer. Dia dapat rukhsah lah. Tadi tak puasa, tu kira rukhsah. Boleh tak puasa. Kita mungkin 81 ni, kalau bulan Ramadan ni, tak mana 81 lah. Tanya Malim. Atas sikit lah kan. Atas sikit. Tak, rasa macam sayang pula nak buka puasa tak? Slim River. Slim River kira sayang nak buka puasa. Pergi nak tengok hospital orang sakit je pun. Pergi balik. Walaupun boleh tak puasa, bab jamak kita jamak lah. Bab tak puasa, boleh tak puasa, tapi Allah, sekejapnya pun kalau kita tak puasa pun tak minum air pun kan. Lebih baik jangan buka. Wa antasumu khairul lakum. Dan bab puasa lebih utama puasa daripada tak puasa. Boleh, dan memang boleh sangatlah. Jaraknya terlalu jauh, berapa ribu kilometer. Dan memang badan kita pun ada kepenatan, memang penat lah. Walaupun katalah kita mampu tahan, tapi itu juga kalau mampu tahan, silakan tahan puasa. Taklah pengsan. Kalau naik unta lain lah. Unta boleh pengsan, kena panas terik ni, dalam aircon sejuk, selimut lagi, boleh tidur nyaman kan. Lebih baik puasa je lah. Terpulanglah. Kita tak larang nak buka, silakan. Tak nak buka pun baik. Kan? Dia apapun ikut jam setempat. Jam setempat. Ada jam kapal terbang kita duduk kat India. Tang India tu. Kan? Terbang kita duduk kat Dubai, atas angkasa Dubai, kita kira waktu Dubai. Dia tak kira Jeddah yang kita nak pergi, tak kira Malaysia yang kita dah tinggal. Tak boleh. Jadi kadang kita pun payah nak hitung juga. Saya pun tak kerti juga. Dia announce lah. Ada agak masa pergi ikut, masa balik nyonsang. Nyonsang tu yang payah sikit pasal dia jadi pendek. Dia waktu tu pendek sebab kita lalu kat matahari. Matahari tahun ni zoom gitu. Jadi masa dia tu jadi pendek, masa waktu. Walaupun bagaimanapun, kalau kita nak puasa tu kira contoh maghrib. Contoh kita tolak sini, katalah tolak sebelum subuh, dia akan sampai sana sebelum maghrib. Tapi maghrib di Jeddah, bukan tak jumpa maghrib tengah jalan ni. Tak jumpa maghrib di India, tak jumpa maghrib di Dubai. Jadi puasa kita terlalu panjang, hampir 16-17 jam. 17 jam puasa kita. Kalau nak puasa, sila. Buka puasa bila? Tunggu maghrib. Time kita sembahyang maghrib. Dan matahari pergi macam tu, matahari gini, kita pun pergi macam tu. Dia jadi lambat. Jumpa matahari lama. Jadi kena tunggu kita sembahyang maghrib bila? Dekat airport Jeddah. Situlah buka puasa. Kalau nak puasanya. Kalau tak nak puasa, tak apa, boleh. Tapi sayang bukan apa bulan Ramadan.
Yang kedua, kita tak mudarat pun. Kan. Okey, yang kedua, perjalanan yang tentu tempat tujuan. Kena ada tempat kita nak pergi. Tak boleh macam peronda polis. Tak boleh. Dia tak tahu nak pergi mana, cuma dia ronda atas jalan raya. Ronda, orang tanya pergi mana tak? Nanti ya, tak tahu kat mana lagi, rasa nak balik-balik ya. Tu tak boleh jamak. Walaupun pergi 100 km. Kan? Macam kita pergi open house ke, pergi ni, begitu, pergi sana. Banyak rumah kita singgah ni. Daripada awal sampai akhir tu 100 km. Tak boleh ya. Kecuali kita cerdik, niat pergi jauh sekali. Nak pergi mana? Rumah Alung yang 100 km tu. Tapi singgahlah rumah angahnya, rumah ni. Semua tu boleh jamak. Target yang jauh sekali. Jangan kata, saya nak pergi pertama dekat Subang Jaya, lepas tu nak pergi Seremban, lepas tu nak pergi ni. Kan? Tapi dah jadi gitu, target kita dah memendek. Pendek jarak dia. Kan? Balik baru boleh, katalah daripada 100 km, balik tak singgah mana, nak balik rumah, baru boleh jamak. On the way balik tu. On the way. Dah 100 km kan. Kita nak balik mana, tak singgah mana dah, nak balik rumah tu. Jarak ambil kira. 100 km boleh jamak. Tapi yang sapi tak boleh, pasal niat gitu. Sebab tu kita kena pandai target yang jauh sekali. Nak pergi sana cuma nak singgah. Singgah tak apa. Target tu. Kita punya sasaran kita. Tujuan kita. Oleh itu orang yang merayau-rayau tanpa tujuan ke tempat-tempat yang tertentu dan orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana. Cik isteri ikut abang dia, tak tahu pergi mana. Dia pun tak cakap pergi mana, kita pun tak tahu dia pergi mana. Dia mungkin ada target dia, kita tak tahu. Ronda-ronda. Dia boleh jamak, kita tak boleh jamak. Pasal kita tak tahu gimana. Kan? Ikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawanya. Perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar, kecuali setelah menjangkau jarak perjalanan yang jauh. Ini kerana telah diyakini jauh perjalanannya. Kan? Walaupun dalam ni dia kata, kalau dah sampai jauh sangat. Jadi kalau kita contoh tadi ni, sini kita nak pergi Subang Jaya, lepas tu nak pergi mana dekat lagi, Dengkil, kan? Lepas tu nak pergi Nilai. Jadi semua jarak dekat-dekat. Katalah kita tak tahu nak pergi mana, tapi singgah kat Nilai tu baru dia bagi tahu nak pergi Melaka. Kira-kira dari situ. Dia start dari situ lah. Daripada Nilai baru dia beritahu nak pergi Melaka. Gaduh. Tak boleh surprise, gaduh. Penat aku semayang tadi 4 rakaat. Kan? Jadi kena bagi tahulah nak pergi ke mana sasarannya. Kan? Gaduh tu. Perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar kecuali setelah jangkau jarak yang jauh. Yang jauh dia baru tahu nak pergi jauh, baru dia kira qasar tu. Okey, yang ketiga. Perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Kita dah sebut dulu, hukum musafir kita ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kan? Yang tak boleh, yang terlibat dengan maksiat, ini niat dia haram. Dia ada tujuan maksiat, memang tak boleh terima langsung rukhsah. Tujuan nak pergi main judi, tak boleh. Kalau tujuan lain tapi tengah-tengah tu adalah dosa dia buat, maksiat dia buat, itu masih boleh jamak. Tujuannya nak balik kampung, mana ke mana ke, kan? Tapi dia singgah kat mana, dia mungkinlah na'udzubillah terlibat dengan zina, kan? Ataupun terlibat curi. Tapi memang dia niat nak pergi kampung, nak ziarah orang tua dia. Dia curi barang tengah jalan, rompak ke apa ke. Jadi itu tak, maksudnya dia masih boleh jamak qasar. Yang tu dia bertaubatlah. Sebab dosa tu bukan niat utama dia yang tu. Dia kira niat utama. Rompak tetap dosa lah. Sebab dosa curi rompak. Tapi bab jamak qasar, dia boleh jamak qasar. Kan? Boleh bab puasa nak buka macam tadilah, hukum rukhsah.
Kalau bab tu berdosa lah. Dari minum ketum. Tak lah, ketum yang mabuk tu. Ketum ni yang jadi mabuk bukan air dia saja, dia campur mabuk lah. Macam air kosong kita ni, air mineral ni. Kita bubuh arak dia 1 gelas. Bubuh ni, bubuh tu, minum mabuk. Takkan air yang kosong ni hukum haram juga. Kan? Gitulah. Dia yang jadi mabuk tu campuran. Kalau dia asli dia untuk perubatan, untuk apa, tak ada masalah. Kalau yang dia pi mabuk, jenis mabuk tu, dosa yang bab mabuk lah. Tapi bab rukhsah, qasar jamak tetap dia boleh buat. Pasal dia bukan tujuan yang tu. Tapi tujuan apa? Tujuan nak pi jual ketum, nak beli ketum. Maksudnya yang mabuk ni, yang cerita mabuk ni. Kan? Tu tak boleh lah. Dia tak boleh jamak, tak boleh qasar. Walaupun jauh ni, 1000 km, tak boleh. Sebab maksiat, niat dia maksiat. Ini tujuan maksiat. Justru tidak dia ambil kira perjalanan musafir untuk meniaga arak, mengamalkan riba atau menyamun. Maksud tak boleh ambil kira, tak boleh jamak qasar. Ini kerana qasar merupakan keringanan yang disyariatkan untuk menunaikan suatu tanggungjawab. Dan ia tidak boleh terkait dengan sebarang tujuan maksiat. Tujuan maksiat. Okey, itu 3 syarat untuk qasar dan jamak. Campur pula dengan syarat yang sebelum kita dah bincangkan. Kalau jamak taqdim macam ni, jamak takhir pula macam ni. Kalau qasar saja macam ni. Tapi bab qasar hanya diambil kira jarak kilometer. Maksud musafir betul. Qasar. Jamak masih ada qaul-qaul lain yang kalau berpindah daerah boleh jamak. Tapi qaul dhaif. Contoh kita pergi Kuala Lumpur, berapa kilometer? 30 je kan? 25 kilometer je. Pergi Kuala Lumpur. Negeri lain. Sebahagian ulama' kata boleh jamak. Kalau lebih baik kita pun boleh pegang. Kalau urusan kita tu jadi macam sibuk lah. Contoh nak urus orang sakit hospital, nak register ni, no. Kat hospital Kuala Lumpur. Jadi terganggulah waktu sembahyang kita kalang kabut. Itu lebih baik jamak taqdim. On the way, maksud keluar rumah lah, on the way tu boleh jamak taqdim. Tapi kena jamak tamam, tak boleh qasar sebab jarak pendek. Rumah tak boleh lah. Rumah tak mula lagi musafir kita. Kita belum mula musafir, mesti keluar kawasan. Permulaan musafir kita keluar kawasan. Kerja KL. Itu tak jadi, tak ni sebab dia ada waktu untuk sembahyang. Ada waktu untuk ni, tak payah jamak lah, tak boleh jamak lah. Nanti kita tengok lah ni. Kan? Sebab itu qaul dhaif, saya tak berani nak ni, lagi orang buat ringan-ringan pula. Kan? Sikit-sikit jamak. Kan? Dia pergi Subang Jaya pun jamak. Kan? Jadi apa tu? Itu qaul yang dhaif, qaul yang lemah. Qaul lemah. Itu qaul lemah ni kita guna ketika terdesak. Boleh guna ketika macam kita wuduk di Mekah kan, sentuh lelaki perempuan tak batal. Waktu terdesak je kita guna. Contoh terdesak ni, kereta breakdown gini nak urus supaya hantar bengkel lah apa, jamak. Dia tak boleh, dia kena cari untuk takdim sahaja. Apa pun kena takdim. Selain pada musafir, dalam musafir ni selain pada musafir dua tak boleh buat, iaitu qasar tak boleh, musafir pendek, dan jamak takhir tak boleh. Hanya boleh jamak taqdim. Yang jarak pendek. Nanti bab hujan, yang jamak masyaqqah tadi susah nak ni. Kan? Dah sampai rumah, hilang musafir kita. Tak boleh kan? Tak boleh dah dari rumah, kira kalau dah takhir, kira macam qada. Kalau nak buat jamak tamam di rumah tak boleh. Hilang dah status musafir kita tu. Jadi, ialah kita ni, mana-mana pun kita nak pergi, memang dalam surau kita nak sembahyang. Luar surau kita tak mau, tak boleh. Dia Arab tak biasa kan. Kita mesti surau penuh lah, tak boleh sembahyang lah. Orang sana dia mix jadah tak tepi kereta je, tepi parking je. Tak je dah, mana kiblat sini dah, tak sembahyang je. Tak penuh sangat sana, dekat pokok R&R tu, kan, boleh sembahyang je. Sama? Sama. Dia yang penting dia tutup aurat semua lah. Macam di airport tu.
Airport Jeddah Madinah. Jeddah sekarang banyaklah surau. Airport Madinah. Dia surau yang proper, masjid luar tu. Kita kat dalam dia tak ada surau, surau kecil-kecil, jauh-jauh. Kadang-kadang dia orang pergi kat sudut mana dia letak. Mayang ni. Bagi kita, kalau boleh kita buat macam tu lah. Maksudnya dalam penuh, kita pergilah tepi tu, belakang sana. Memang orang kita nampak pelik lah kan. Dia, gad halau. KLIA memang payah, KLIA tak boleh. Tak boleh, dia tak pergi buat. Okay, tak apalah, itulah. Jadi menjamak dua solat ketika hujan. Ini jamak kerana hujan, bukan kerana safar. Harus menghimpunkan dua solat secara jamak takdim sahaja. Tak boleh qasar, tak boleh takhir. Ketika hujan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya Nabi SAW mengerjakan solat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat. Iaitu campur full lah, tamam. Iaitu solat zuhur dengan solat asar 8, solat maghrib dan solat isyak 7. Muslim menambah, bukan ketika takut, bukan ketika musafir. Takut ni maksud perang. Takut tu bukan takut hantu ni. Takut perang. Dalam situasi perang. Bukan kerana musafir. Sementara dalam riwayat Bukhari pula, seorang periwayat hadis bernama Ayyub berkata, mungkinkah ketika itu malam hujan lebat? Orang tanya dia. Jawab, mungkin juga. Ya. Maksudnya dia itu sebut mengiyakan kerana hujan. Tanya Abdullah bin Abbas. Dia kata hujan. Dalam riwayat Muslim lagi, Ibn Abbas berkata, baginda tidak mahu menyusahkan siapapun di kalangan umatnya. Jadi memang dulu kalau hujan ni satu benda bencana, susah. Sebab yang pertama hujan tak ada bumbung. Bila dia akan jadi becak, dia akan jadi banjir masjid. Kan? Yang kedua, laluan dia orang nak pergi balik ulang sembahyang tu menyusahkan lah. Kan? Jadi terus datang masjid boleh jamak. Jamak takdim. Ada syarat-syarat dia akan sebut nanti. Kita sekarang ni dah tak ada masalah lah hujan kan. Tak kena setitik pun, rumah ada pos kereta tu masuk. Sampai sana parking dah bubur pula, ada payung pula. Tak kena setitik pun. Boleh jamak tak? Dari sudut hukum tetap boleh. Cuma lebih baik kita pilih yang tak payah jamak. Kan? Sebab kita senang dan mudah. Kecuali orang banjir kat Kelantan tu baru ni. Ni kat Batu Pahat semua, yang tu boleh jamak. Walaupun duduk rumah dia. Walaupun duduk dalam rumah. Itu kerana masyaqqah. Nak semayang, nak lari takut air naik. Kalau keadaan tu kita tengoklah. Tapi kalau banjir kat depan tu, rumah tak ada apa-apa, janganlah nak jamak. Kan? Ni air naik dah. Sikit lagi nak masuk rumah, kita duk kalang kabut, angkat tu, angkat ni. Tu buat jamak terus. Yalah, tengok keadaan dia lah, kita pun tak pasti macam mana kan. Kalau keadaan tu menyebabkan dia jadi susah, nak ulang sekali semayang, nak selamat anak lah apa, kalang kabut, nak makan apa semua macam mana, tu boleh buat jamak. Contoh baru yang dulu di Taman Seri Muda tu, Taman 25 tu kan. Kalau yang air penuh tu, dia orang duduk atas. Yang tu walaupun tak kalang kabut, duduk menunggu je kan. Menunggu orang mai, bila nak mai malam gelap, baik buat jamak je. Tak pasti ikut tengah semayang, nak tunggu sekali, dah habis zuhur, tak masuk asar, boat mai pergi sana, kita tak tahu macam mana pula ada tempat semayang ke tidak. Tu boleh jamak. Boleh? Kalau keadaan yang nampak masyaqqah, susah lah tak nak semayang kalang kabut ni. Itu boleh lah. Kira masyaqqah lah. Masyaqqah ni kesusahan, benda yang tak tahu keadaan. Bukan keadaan biasa, dah jadi luar biasa keadaannya. Okey, contoh je kita kereta jadi bapa tengah jalan, accident. Kan, time zuhur dah ni. Kita nak tunggu towing apa semua mai ni, walaupun bukan jarak jauh pun. Boleh kita jamak? Boleh juga. Jamak di situ. Kan? Tapi kalau tak jamak, kita kata towing senang. Jadi hantar pergi bengkel, kita sempatlah asar nanti apa semua, terpulanglah kat kita. Pulang. Tapi semuanya hanya jamak takdim sahaja, tak boleh takhir. Kalau takhir, contoh kita tadi towing lah apa semua, kita tak buat zuhur sampai asar. Itu jadi qadha. Walaupun kita niat jamak takhir, tak boleh. Jadi qadha. Qadha tu dosa ke tidak? Tengok situasi dia tu. Kalau situasi dia tak boleh, accident dia berdarah semua,
Ambulan tak main lagi apa, Zuhur tak dan dah. Nak jamak macam mana? Dia duduk dalam accident terkepit lagi kereta kan. Yang tu dia qada tapi taklah berdosa untuk dia. Tertinggal semayang tak berdosa. Syarat hujan, dia hujan sekadar memulakan semayang kedua. Kita buat Zuhur, nak masa tahiyat hujan lebat selebatnya. Assalamualaikum, kita niat dah nak jamak dengan asar ni. Assalamualaikum, hujan lagi. Mayang asar. Allahu Akbar, mayang asar 4 rakaat. Baru selesai waladdallin amin, hujan berhenti. Maksudnya teruskan jamak kita. Selesai, boleh jamak. Sekali tak payah dah asar. Dia syarat dia gitu je, akan disebut nanti. Jadi tadi kalau apapun keadaan kita tetap wajib semayang. Tak ada alasan tak boleh semayang. Yang penting akal dia. Dia semayang, wajib semayang, tengok akal ya. Akal fungsi dia 1 campur 2, 1 campur 2, 3. Kalau 1 campur 2, 1, tu tak boleh ya. Semayang tu namanya menghormati waktu. Baju berdarah, baju terkoyak, aurat terdedah. Nak habis zuhur dah ni. Semayang. Allah, semayang. Jadi semayang kita sah buat sementara. Sementara tak jumpa yang bersih, sementara tak jumpa lagi yang tu. Walaupun duduk tak ada, walaupun kain terkoyak nampak aurat. Macam terpulang lah, kena sekadar yang kita boleh buat. Dan penting cukup rukun dia semuanya. Jadi semayang tu lagi dan itu qada balik. Malam ni ke qada, nanti sihat ke qada. Jadi kita tak berdosa meninggalkan semayang. Kalau kita boleh lagi, akal okey lagi, cuma koyak nampak paha, kita tak mau semayang, tak boleh ni. Ataupun baju kotor tadi ni kena becak, kena darah, tak boleh nak semayang, kita tak semayang. Nanti qada, dosa meninggal semayang. Syarat mana tadi, walau bagaimanapun tidak harus menjamakkan kedua solat tersebut dalam waktu yang kedua. Tak takhir, tak boleh. Zuhur pergi buat asar, tak boleh. Ini kerana kemungkinan hujan akan berhenti dan menyebabkan solat terkeluar daripada waktunya tanpa halangan. Tak boleh. Okey, syarat jamak ini, syarat hujan ni, syarat jamak hujan ni, solat tersebut dilakukan secara berjemaah, tak boleh buat individu. Hujan lebat tapi kita duduk rumah, perempuan kat rumah, tak ada jamak. Cik suami dia pergi masjid surau. Pergi sana, zuhur untuk imam buat jamak asar. Balik main asar dia tak payah semayang. Isteri kena semayang. Dia bukan, dia berjemaah. Yang masjid yang jauh pada anggapan umum. Rupanya surau dia sebelah tu je pun. Tu tak payah nak jamak kan. Yang kira-kira dia mudahlah ulang alik untuk ke surau. Dan terdapat kesulitan bagi seorang ke sana disebabkan hujan. Itu kata ulama' sebab mengatakan lebih baik kita tak usah buat jamak zaman kita ni. Sebab kita adalah bandar ni kan, tak dikira sulit nak pergi. Ada kereta, senang semuanya. Kalau kampung tu ambil kira jugalah kan. Dia pergi naik motor, pegang payung. Hujan kena juga basah. Surau. Tu hujan berterusan, dia mesti surau masjid juga. Tempat berjemaah. Dia tak jumpa kesusahan tu, tak ada langsung duduk rumah je. Kan? Hujan berterusan pada permulaan kedua-dua solat, zuhur dan nak takbir. Katalah dia masa tahiyat zuhur ni, tahiyat akhir, hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan berhenti. Dia tak boleh main asar dah. Walaupun tadi nak jamak, pasal dah berhenti. Kalau dia nak jamak, Assalamualaikum zuhur, bangun Allahu Akbar asar. Hujan lagi, masih hujan. Waladdallin amin, hujan berhenti. Itu teruskan asar. Ini bagi orang yang susah sebab dia ulang alik tiap waktu, 5 waktu duk pergi balik. Kan? Pergi sekali asar nak pergi pula. Jadi susah nak balik pergi asar pula, kan? Lebih baik dia jamak terus. Macam tadi dia kata, kalau surau sebelah, contoh surau dalam bangunan, kita duk kondominium. Surau dalam tu, dalam bangunan, tak payah kena hujan pun. Turun lift je. Yang tu tak payah jamak lah. Hujan berterusan pada permulaan kedua solat dan ketika salam solat yang pertama. Okey. Selesai bab jamak qasar. Jadi yang lain tak masuk dalam ni. Apa dia? Namanya jamak masyaqqah tadi ni. Yang susah. Ada masalah-masalah. Bukan pasal hujan. Tapi mungkin kereta breakdown, accident, kemalangan contohnya.
Ataupun doktor nak operation orang, yang dia pun tak tahu berapa lama dia nak buat ni, mungkin masuk asar. Itu jamak. Bila dia jamak, dia buat zuhur, dia rasa ni nak mula pukul 3 tapi mungkin habis tak tahu, mungkin maghrib terus. Jadi dia jamak takdim. Tapi buat pasien sat je, ada kebetulan jadi selesai dah. Habis tu pukul 4, suku tak azan asar lagi. Dah, dia dah main asar kan? Selesai. Kan? Jadi tak payah ulang asar. Pada hukum memang wajib, kecuali kalau dia keluar sebelum subuh Jumaat. Sebelum subuh Jumaat. Jadi dia boleh tinggal sembahyang zuhur lah, boleh sembahyang zuhur. Tapi kalau ada urusan yang masyaqqah, tadi kesusahan, susah nak berhenti. Contoh kita nak naik kapal terbang. Pukul berapa naik kapal terbang? Pukul 1:30. Azan zuhur 1:27. 3 minitnya. Nak pergi sembahyang Jumaat, kita nak keluar dari rumah sebelum subuh, alamak kita nak pergi tidur kat mana? Kan? Jadi itu dikira masyaqqah. Masyaqqah, ambil kelonggaran tinggal Jumaat. Kan? Tapi nak ikut hukum, kalau yang boleh jumpa, yang kita boleh jumpa singgah sembahyang zuhur, Jumaat, kita kena buatlah. Ni kalau memang ada masjid, tapi dah nak check in sekian-sekian, tak dan nak buat Jumaat ni, kita terbang nak lepas, itu kita paksa tinggal kerana masyaqqah. Masuk buat zuhur je lah. Kan? Tengoklah keadaan sukar, kesusahan kita tadi ni. Mungkin juga boleh jadi kalau kita naik highway kan, naik highway, perjalanan nak pergi utara ke selatan, kita tak tahu kat mana masjid. Jadi mungkin nak singgah tu akan tergendala, bawa anak kecil apa semua, nak tinggal kat mana. Jadi itu diambil kira juga sebagai masyaqqah. Kita tak apalah tinggal Jumaat, buat zuhur dan asar sahaja. Kan? Wajib sembahyang. Kalau ada lalu tepi masjid, kita lalu jalan biasa, memang nampak masjid, tu wajib kena singgah sembahyang Jumaat. Kan? Ni highway tak nampak masjid kan? Mana ada semua surau. Nak kena keluar, kita pun tak tahu keluar, pergi cari masjid tak mana, pusing kot ni. Jadi teman tak nampak, itu kira masyaqqah, maka kita buat zuhur sahaja. Tapi kalau buat Jumaat pun boleh jamak dengan asar. Kalau buat zuhur boleh juga jamak. Okey. Masuk solat khuf. Khauf bukan khuf, khauf. Khuf lain, khauf lain. Khauf makna apa? Takut. Takut ni bukan takut ancam ni ya, takut suasana perang. Tengok apa tujuan main golf dia tu. Main golf untuk dia ialah dia macam bercuti lah. Kalau dikira haruslah boleh jamak. Kalau pergi main golf ni apa tujuan Tujuan ada pertaruhan ke? Kan ada pertaruhan. Ada ni. Kalau ada tu dah terlibat dosa tu, maksiat. Tinggal Jumaat, dia jamak tak boleh jamak. Pasal dah tujuan maksiat, ada betting ni tu, ada pertaruhannya. Dia macam ni, kalau pertaruhan walaupun sekadar seronok-seronok, pertaruhan yang haram ni, kita ambil duit tu, contoh kita pakat letak, macam mana dia betting tu? Mungkin pakat letak seorang 1,000. Siapa menang 10 orang kan, menang dia ambil 10,000. Tu judi. Dia ke pertaruhan judi. Pertandingan bagi hadiah, kita orang daftar masuk 1,000. Tapi hadiah 10,000 tu bukan daripada 10,000 pendaftaran. Sponsor lain, sponsor Maybank, 10,000 dapat hadiah. Yang 10,000 ni charity, bagi ke anak yatim ke mana ke. Yang tu tak terlibat dengan dosa. Dia tak ambil ke dia. Bukan duit yuran. Yuran tu pergi ke lain, pergi pengurusan, sewa bayar apa semua kan. Yang bukan ambil sebagai hadiah-hadiah. Kalau 10,000 tadi ambil sebagai hadiah-hadiah, itu ada unsur judi. Yalah. Kalau ada unsur macam tu tak boleh. Jadi walaupun seronok, sebab Nabi kata siapa yang cakap kat kawan dia, mai kita bertaruh, mai bertaruh, apa pun lah kan, buat pertaruhan. Tapi tak buat pun, saja seronok cakapnya.
Bola siapa menang Piala Dunia akhir, mari kita bertaruh. Argentina dengan apa tadi? Argentina dengan Perancis. Sekian-sekian. Tapi tak ada duit pun keluar. Saja cakap. Yang tu dia denda mulut dia tu. Dia denda mulut dia, dia kena sedekah. Pasal dia cakap tu ada unsur-unsur yang maksiat, walaupun dia tak buat. Taklah berdosa, tapi baik dia denda. Hendaklah dia sedekah. Banyak mana terpulang kat dia, dia tentukan sendiri. Jadi maksudnya ada unsur-unsur yang tak baik. Tu cakap kosong, tak buat pun. Yang buat sungguh, kan? Tak boleh lah. Jadi kalau pertaruhan, wang pertaruhan tu jadi hak pemenang, tu ada unsur judi. Kalau pertaruhan tadi, seorang 1,000 tadi, hak tu pergi charity ke, pergi benda-benda lain, hadiah tu sponsor Maybank, sponsor sana sini, tu tak apa. Kan? Iyalah, maksudnya dia tak ada lah yuran letak pendaftaran tu. Kan? Kalau dia tak yuran pendaftaran, siapa nak masuk tournament ni kena bayar seorang 100. Kan? Tu yang 100 tu di mana? 100 pergi mana? Jadi hadiah. Jadi hadiah tu jadi judi. Kalau 100 tadi di mana? 100 tadi kita beli makan, buat jamuan semua. Buat jamuan. Tapi hadiah tu sponsor syarikat. Tu tak masalah, tak ambil pun duit tu. Yuran tu di mana? Hadiah tu main dari mana? Kita nak tahu. Dia dapat yuran, memang bayar pendaftaran. Tapi hadiah tu dari mana? Kalau hadiah daripada duit yuran tadi, tak boleh. Kalau hadiah tu daripada sponsor, surat khabar sponsor ke, syarikat tu sponsor. Duit tu di mana? Duit tu masuk ke tabung, buat makan, tu semua dapat. Manfaatnya semua. Ni kalau yang jadi judi tadi, manfaat dia seorang je. Dia menang. 3 orang je menang daripada 10 orang. 3 orang dapat hadiah, orang lain tak dapat hadiah. Hadiah tu dari mana? Daripada duit yuran. Tu judi. Jadi orang yang menganjurkan pandai sikit. Dulu ada kes yang telefon kan. Telefon macam mana tak tahu lah, yang jabatan mufti kata tu ada unsur judi. Dia telefon, ada siapa telefon awal ke macam mana ke boleh dapat ni. Sebab kita telefon tu kita bayar. Adalah unsurnya, saya tak ingat kes lama. Dulu jabatan mufti Kedah kata ada unsur judi, dia kena tinggalkan. Dari mana duit tu? Dahlah kalau dapat semua pun, kalau dapat semua tak apalah. Contoh duit tu kita buat macam hadiahnya makanan, kita makan KFC semua. Tu manfaat untuk semua. Tapi yang dia lebih daripada orang KFC, orang lain seorang seketui, dia 5 ketui. Kan? Dia lebih tu, duit tu dari mana 5 ketui tu? Daripada yuran juga? Tak boleh. Lebih kat dia. Itu tak kot. Itu macam mana tu? Sebab kita yuran tadi bukan yuran untuk pertandingan. Yuran pendaftaran, yang pendaftaran tu pi makan semua, kan. Tapi nak lebih selamatnya kita ambil hadiah tu daripada lain lah. Jangan ambil daripada tu. Saya tak pasti lah tu kan. Mungkin benda yang kecil-kecil ni tak pasti juga lah. Tapi lebih baik bagi saya, sekadar ilmu yang saya tahu ni, bila kita niat pendaftaran tadi bukan untuk hadiah siapa menang. Niat pendaftaran semua lah, kemah lah apa semuanya, bayaran ni, kan. Tapi ialah ada lebih-lebih tu kita buat hadiah. Jadi yang tu seolah sponsor daripada yang lain. Bukanlah tujuan kita daftar duit ni nak buat hadiah. Yang menang 3 orang tu yang dapat. Bukan tujuan tu. Tujuan yang lain. Tapi duit kita kumpulan ni dah bayar kemah, bayar makan, caterer semuanya. Ada lebih, kita buatlah hadiah siapa menang. Kan? Tu bolehlah, bukan tujuan untuk taruh hadiah. Kan? Tak, kalau ada unsur maksiat tadi, kalau unsur judi, dia terlibat dengan hukum judi tu. Kalau dikira tu pertaruhan yang dikira judi, maka musafir dia pun tak boleh. Pasal dia tujuan nak pergi mana tu. Jadi dia tak boleh jamak qasar dah. Walaupun dalam perjalanan, tak boleh. Sepanjang sampai balik rumah. Tak boleh buka puasa, tak boleh tinggal Jumaat, tak boleh. Tapi kalau dia pergi main golf, tapi tak ada unsur-unsur maksiat, dikira golf tu bukan maksiat. Sekadar nak exercise, bercuti, tenang, fikiran semuanya. Yang tu harus, perjalanan harus, boleh jamak qasar. Wallahualam, rasanya lebih baik jangan detail sangat macam tu lah kan. Maksudnya ada lebihan, kita guna untuk hadiah. Kan?
Tapi apa tu? Tujuan kita, tujuan utama kita punya kumpulkan duit ni banyak benda lah, makanan ini yang benda lain. Kan? Kalau boleh itulah kita guna saluran lain lah untuk diberi hadiah bimbang. Yalah, itu lain lah maksudnya, yang bagi hadiah tu Tupperware apa benda tu daripada lain. Kita kutip yuran juga, tapi hadiah tu boleh lah, selamat lah. Memang tak terlibat, tak ada keraguan. Kalau ni ambil, kita ada mention yuran ni termasuk hadiah, termasuk kemah, termasuk makan, termasuk ni hadiah pun ada. Takut ada keraguan di situ yang nampak unsur-unsur macam judi. Kan? Lebih baik kita tinggal lah. Tak boleh kalau ada pertaruhan. Ada pertaruhan. Kalau kita kata tak ada pertaruhan, cuma siapa menang, siapa kalah kena belanja. Kan? Itu tak apa sebab kita tak ada pertaruhan. Judi terlibat pertaruhan. Semua kalau duit tak sini, siapa kalah, siapa menang ambil duit ni. Tu yang jelas lah. Asal dia macam tu lah. Kalau sekadar kita cakap siapa ni, aku sokong Piala Dunia ni, yang sokong ni, siapa kalah bayar ataupun sponsor. Jadi kita tak ada pun keluar duit kita. Memang dia nak kalah, dia kena sponsor. Itu tak apalah. Maksud tak ada pertaruhan duit. Walaupun cakap macam ada pertaruhan, tapi tak ada pun. Tapi dia tak terlibat dengan dosa judi. Dosa apa? Dosa kerana cakap benda tak elok. Dosa tu je, termasuk dosa kecil yang cakap benda yang berkaitan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, wa barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim.